Salam sejahtera, sekarang kita teruskan dengan contoh 18. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Hitung bahagian A, kadar perubahan laju terhadap masa dalam meter sesaat untuk 3 saat yang pertama, dan yang B, jarak yang lalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama, dan C pula nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Jadi kamu perhatikan untuk graf ini terbahagi kepada 3 peringkat. Sekarang kita perhatikan bagaimana kita nak selesaikan bahagian A. Tolong. Kadar perubahan laju untuk perhitungannya kita ambil laju akhir tolak dengan laju awal bahagi dengan masa. Jadi ambil 30 tolak dengan 12 bahagi dengan 3. Jadi dapatlah 6 meter sesaat. Untuk B, kita perlu hitungkan jarak yang lalui dalam meter untuk tempoh 10 saat yang pertama. Jadi untuk 10 saat pertama, maksudnya dari 0, 0 hingga 10 saat. Baik, jadi kamu perhatikan, sekali lagi untuk hitungkan jarak, kita perlu hitunglah luas di bawah graf. Dan dia terbahagi kepada luas A, iaitu trapezium, dan luas kawasan B, iaitu bentuk segi empat tepat. Jadi gunalah kedua-dua rumus luas trapezium dan segi empat tepat untuk buat perhitungan. Jadi sekali lagi yang pentingnya untuk bahagian luas trapezium kena pasti dua sisi yang selari dulu, iaitu 12 dan tinggi sini ialah 30. Jadi kamu ambil 1/2 darab dengan 12 tambah 30 darab dengan tapaknya 3 tambahkan dengan luas segi 4 iaitu B iaitu 30 panjang darab lebar. Jadi 7. So dapatlah 273 meter. Akhir sekali untuk bahagian C, nak hitung nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10 adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Baik, jadi kamu kena ingat, kena tahu apa itu maksud dia magnitude. Maksudnya rujuk kepada panjang ataupun maksudnya tiada arah lah. Sebab kalau kamu perhatikan untuk saat yang selepas saat yang ke-10 iaitu peringkat sini mula dari 10 saat ke T saat, graf ni adalah dalam kelajuan yang berkurangan. Jadi maksudnya berlakunya niat pecutan, dan semasa kita hitungkan kadar perubahan laju, kamu akan perhatikan nilai kadar perubahan lajunya adalah bernilai negatif. Dan untuk 3 saat yang pertama pula, sebab grafnya naik ke atas, maka kecerunannya adalah positif. Okay? Jadi kalau kita ambil magnitude-nya, maksudnya kita dah abaikan tanda negatif tu. Dan untuk magnitude kita boleh lakukan perwakilan dengan tuliskan 2 bar di sebelah kiri dan kanan untuk suatu nombor. Contohnya magnitude untuk 10 sama juga 10, manakala magnitude untuk negatif 10 juga sama dengan 10. Maksudnya kita dah abaikan tanda negatif. Jadi case yang sama berlaku untuk bahagian C. Magnitude kita ambil lah tanda magnitude ini. So kita gunakan rumus perhitungan untuk kadar perubahan laju, iaitu laju akhir tolak laju awal. Jadi untuk tempoh masa selepas 10 saat iaitu peringkat ini, laju akhirnya iaitu titik sini. So laju akhirnya 0 dan laju awalnya ialah 30. So kita ambil 0 tolak 30 bahagi dengan masanya iaitu dari 10 ke T saat. Jadi bezanya T tolak 10. Seterusnya samakannya dengan kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. Jadi laju akhirnya 30, laju awalnya iaitu 12. So kita tolak bahagi dengan masa dia iaitu 3 saat. Maka kamu selesaikan, dapatlah sini dalam magnitude lagi iaitu negatif 30 per dengan T tolak 10. Samakannya dengan bahagian sini, kamu kira dapat 6.
Jadi selepas ni barulah kita buangkan tanda magnitude dengan abaikan tanda negatif. Jadi dapatlah penyelesaiannya T tolak 10 sama dengan 5, maka T bersamaan dengan 15. Baik. Jadi sekian sahaja penerangan untuk contoh 18. Terima kasih.